Sekejap. Okey. Tadi yang kau jerit tu kita dah settle lah. Tapi yang kau tak nak pandang depan tu kenapa? Masa turun. Kenapa kau tak nak pandang depan? Si Darwish cakap, aku tak pandang depan weh, sebab masa kita berjalan turun, masa kita berjalan nak balik tu, benda tu ikut dari belakang weh. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam satu lagi video Fizik Scream Malam Sepi berteman kembali. So sebelum kita mula, aku nak tanya sikit lah apa pendapat korang mengenai Fizik Fact hari Selasa lepas pasal Joker kat zaman Rasulullah. So mungkin ada antara korang yang macam, bukan Fizik Studio ni pasal cerita-cerita seram je ke? Fizik Fact ke Fizik Scream bukan cerita pasal seram ke? So sebenarnya Fizik Scream pasal seram, Fizik Fact ni tak kisahlah apa-apa fakta, sama ada seram ke, misteri ke, ataupun hanya sekadar fakta, maka ia semua akan dirangkumkan dalam Fizik Fact. So untuk minggu ni, sebenarnya kita ada request tau, kompilasi daripada Kim Bayu, di mana kalau tak silap aku, salah seorang daripada Kim Bayu ada minta untuk buat mengenai pelancongan atau rumah tinggal. So apa kata kita rangkumkan pelancongan ada rumah tinggal menjadi satu kompilasi seram bangunan tinggalan yang menjadi kunjungan orang ramai. So malam ni aku bawa kepada korang 3 kompilasi kisah seram baharu, iaitu 3 kompilasi seram bangunan puaka edisi Highland Tower. So mungkin ada di antara kita yang masih belum tahu pasal Highland Tower. Kepada korang yang tak tahu, walaupun cerita ni agak famous, tapi mungkinlah ada yang tak tahu pasal Highland Tower. So kemalangan Highland Tower adalah satu insiden atau satu titik hitam yang berlaku di Malaysia, di mana ia melibatkan satu daripada 3 blok apartmen Highland Tower yang runtuh, didakwa atas asbabnya mendapan tanah dan juga sistem perpaipan yang tak diperbaiki. Tapi yang misterinya, yang misteri ada yang mendakwa ada salah seorang penghuni blok, tak pasti sama ada blok 2 atau blok 3, sebab yang runtuh tu blok 1. Dikatakan masa kejadian tu berlaku, wanita ni, iaitu seorang pembantu rumah berbangsa Indonesia, dia melihat dekat blok 1 ada 2 orang berjubah putih sedang menolak Highland Tower. Dia tolak Highland Tower sambil dia dengar ada bunyi alunan ayat-ayat Al-Quran. Sebab tu kalau korang perasan, Highland Tower dia bukan roboh, jatuh ke bawah tau. Dia jatuh condong, seolah-olah ada orang tolak dari belakang. Dan banyaklah yang diperkatakan bahawa itu mungkin balasan sebab berlakunya banyak maksiat dekat Highland Tower. Tapi kita tak tahu betul ke tak yang banyak maksiat dekat Highland Tower tu. Ramai macam kabar angin yang mengatakan sebegitulah. So sebelum kita masuk ke kisah pertama kita malam ni, kepada yang belum subscribe, korang pergi subscribe dulu. Jangan lupa like, comment and share. Jangan lupa hit notification button supaya bila kita orang update video-video terbaru, konten-konten seram, korang akan dapat notifikasi tu dulu. Tanpa membuang masa, jom kita ke kisah pertama malam ni. Kisah yang aku bagi nama, kisah ni seram tau. Kisah yang aku bagi nama Jangan Pandang Belakang. So kisah Jangan Pandang Belakang ni terjadi kepada salah seorang lelaki yang kita ambil nama Kim Bayu, Syauqi. So si Syauqi bersama 3 orang lagi kawan dia nak menguji keberanian. Kita cakap macam nak menguji keberanian, nak cari benda-benda yang dorang tak nampak ni dekat salah satu bangunan yang menyeramkan di Malaysia, iaitu Highland Tower. Satu masa si Syauqi dengan kawan-kawan dia ni dah berpakat tau. Dorang dah berpakat macam kita set date, kita pergi Highland Tower. Kita tengok kalau ada benda-benda yang menyeramkan. Sebab diorang ni dengar banyak cerita daripada orang ramai yang Highland Tower ni berhantu lah, Highland Tower ni ada cerita pasal ni lah. Sampai kan kalau korang perasan, selalunya akan keluar 3 kisah seram pasal Highland Tower, iaitu kisah-kisah yang famous tu. So diorang ni macam, betul ke kan?
Highland Tower ni dikatakan berhantu lah, apalah. So diorang pun nak pergilah, nak tengok sendiri apa yang ada dekat Highland Tower tu. So bila diorang dah prepare semua, dah set tarikh, diorang pun bergerak pada satu malam ke Highland Tower. Dikisahkan yang diorang ni, 4 sekawan ni pergi ke Highland Tower menaiki kereta dengan hanya berbekalkan lampu suluh dan juga kamera video. So sebab satu untuk ialah of course apartment yang dah ditinggalkan tu gelap, dan lagi satu diorang bawa kamera supaya kalau ada apa-apa yang berlaku kat sana diorang boleh rakam dan jadikan bukti lah. So bergerak, diorang pun sampai di Highland Tower. So dikatakan diorang ni parking kat bahagian luar. Diorang sampai dekat Highland Tower tu, diorang parking kat bahagian luar sebab dekat halaman Highland Tower tu ada semak samun, kereta tu tak boleh masuk lah. So diorang kena berjalan kaki pergi ke Highland Tower. So bila diorang sampai, diorang pun berkumpul sebelum masuk ke dalam Highland Tower. Diorang kata diorang dah dalam kereta, diorang dah siap lah. Nampak macam berani tau. Tapi diorang dah download ayat-ayat suci Al-Quran, surah Yasin dekat dalam handphone diorang. Takut-takut lah apa-apa jadi, benda tu jadi macam penenang untuk diorang lah. So untuk pengetahuan korang, Highland Tower ni ada 3 apartment. Blok 1, blok 2, blok 3. Yang hancur, yang rebah ke bumi tu cuma blok 1. Blok 2 dan blok 3 tetap utuh sampai sekarang lah, setahu aku lah. So bila diorang sampai, diorang pergilah dekat salah satu blok yang masih utuh tu. So kita andaikan diorang pergi ke blok 2. So diorang pun pergi blok 2. Diorang masuk, menelusuri semak samun yang ada dekat Highland Tower tu. Tiba-tiba si Syauqi ni perasan tau. Dia tak pastilah sama ada benda ni macam hayalan ke, tapi dia perasan masa diorang nak sampai dekat koridor atau kolom blok apartment Highland Tower tu, dia perasan dekat, diorang berjalan dekat tingkat bawah kan. Diorang berjalan dekat tingkat bawah, dia perasan dekat tingkat atas, tingkat 2 ada orang. Tapi dia buat je lah sebab mungkin dia rasa benda tu macam just hayalan dia ke, ataupun macam dia tersalah pandang ke, sebab diorang ni tengah takut kan. So diorang pun masuk lah. Diorang pun masuk dekat tingkat bawah Highland Tower tu. Diorang ni bila dah jejak dekat ground floor Highland Tower tu, diorang macam excited lah, macam uish, kita dah buat satu pencapaian yang membanggakan, dapat pergi ke satu tempat yang menyeramkan, and dah pun berada dekat dalam apartment tu sendiri. Aku macam tak tahu lah, diorang macam tak berani sangat, tapi diorang nak juga cuba keberanian diorang tu. Bila dah sampai dekat ground floor Highland Tower tu, salah seorang daripada kawan-kawan si Syauqi ni cakap kat Syauqi, "Weki, jom pergi dekat tingkat atas." Si Syauqi ni macam, "Relax lah, kita tingkat bawah pun tak jelajah apa lagi, takkan tiba-tiba nak pergi atas kan?" So kawan dia macam cakap, "Alah, relax lah, kita naik atas, lepas tu kita pusing-pusing kat tingkat atas, so kita turun lah balik, tengok tingkat bawah pula." So si Syauqi ni pun macam, "Okay lah, jom lah, kita gerak tingkat atas." So diorang pun pergi ke tingkat atas, tingkat kedua dalam apartment Highland Tower tu. So bila diorang dah naik kat tingkat 2, salah seorang kawan dia, kawan yang rapat dengan si Syauqi ni, kita ambil nama Kim Bayu juga, iaitu Darwish. So Darwish ni cakap dekat Syauqi macam, "Weh Ki, kita jangan naik tingkat atas sangat lah, naik sini-sini sudah." Lepas tu kawan si Syauqi yang lain cakap, "Alah, kita naik paling tinggi, kita naik tingkat 4 lah, itu paling maksimum lah, lepas tu kita belah." Lepas tu diorang pun teruskan ekspedisi diorang untuk merakam apa yang ada dekat Highland Tower tu. Bila diorang naik tangga, setapak demi setapak, diorang sampai dekat tingkat 2. Diorang ni pun rekod lah suasana dekat Highland Tower. Dah sampai tingkat 2, diorang pun rekod lah. Tengok dekat koridor yang gelap tu, tengok apa yang ada dekat bawah, tengok tingkap-tingkap rumah yang kosong. Tiba-tiba si Darwish ni menjerit tau. Lepas tu kawan-kawan si Syauqi ni macam asal kau asal, dia cakap dekat si Darwish lah yang menjerit tadi. Lepas tu Darwish ni dekat tingkat 2 tu dia macam, "Weh, korang aku nak balik. Weh, aku nak balik, weh, cepat-cepat aku nak balik." Dia macam tu. Lepas tu diorang ni daripada yang macam taklah berani sangat, tapi boleh lah juga nak menjelajah dekat Highland Tower, tiba-tiba semua terus jadi penakut, terus kecut semua. Diorang pun macam, "Okey lah geng, aku rasa kita tamatkan dulu ekspedisi kita untuk kali ni, kita belah dulu." Lepas tu diorang pun dah decide diorang nak hentikan ekspedisi diorang malam tu. Diorang pun turun tangga. Bila diorang turun tangga,
Diorang ada dengar satu bunyi tau. Bunyi macam macam tu. Seolah-olah diorang kata bunyi tu macam ada orang seret kaki, menyeret kaki dia berjalan. Tapi tak ada orang dekat Highland Tower tu. Dengar je bunyi tapak kaki diseret tu, diorang pun cepat percepatkan langkah diorang untuk turun. Yang si Darwish yang menjerit tadi, dia pandang bawah je tau. Dia tak tahulah apa masalah dia pandang bawah je, dia tak nak pandang depan. Sampaikan si Syauqi ni, kawan baik Darwish ni, pegang bahu dia supaya dia tak tersadung lah, tak jatuh. Sebab dia tak nak pandang depan, dia pandang bawah je. Dalam kata lain, si Syauqi ni jadi macam penunjuk arah untuk Darwish lah. Sebab Darwish ni dah takut kan. So dia bawa percepatkan langkah diorang masuk dalam kereta and blah. Tapi masalahnya benda ni taklah seram. Sampai satu ketika dalam kereta, si Syauqi ni tanya si Darwish, Wish, kau asal tadi jerit? Si Darwish ni tak jawab, dia senyap ke, pandang bawah. So diorang macam, okey tak apa, dia ni tengah takut lagi, kita lepak mamak dulu lah. Diorang lepak mamak sebab nak hilangkan rasa takut dulu. And kalau lah ada benda daripada Highland Tower tu ikut, sekurang-kurangnya benda tu tak ikut lah diorang balik rumah. Sebab diorang singgah dekat kedai-kedai atau warung-warung kan. So bila dah sampai dekat warung tu, keadaan pun dah tenang, kawan-kawan ni tanyalah, Wish, tadi kenapa jerit? So baru si Darwish ni berani buka mulut. Dia cakap, Aish, kau tahu tak, masa kita naik tingkat 2, Aish, kata masa kita naik tingkat 2, situasi dia macam ni. Kalau korang dapat bayangkan, dia flashback pergi dekat tingkat 2 tu balik, dekat suasana dekat apartmen tu. Dia kata masa diorang naik, diorang yang berempat, masa diorang naik, si Syauqi dengan 2 lagi kawan dia tu naik je tingkat 2. Diorang terus pandang ke depan, terus record bahagian koridor. Maknanya naik-naik tangga terus record, macam tu lah. Tapi lain dengan si Darwish ni. Si Darwish ni macam yang kita nampak, dia macam agak penakut sikit lah. Dia naik tingkat 2 and mungkin dia macam pandang-pandang belakang sebab takut lah pandang belakang kan. Ataupun dia back to back, yang ni pandang depan, dia pandang belakang, macam tu. Dia kata dia nampak masa naik tingkat 2 tu, dia nampak dekat bahagian bawah, sebelum naik tangga ke tingkat 2, ada seorang perempuan. Nampak ada seorang perempuan, rambut panjang sampai lantai, baju putih. So bila dengar cerita dia ni, macam aku rasa macam, oh benda ni macam hantu-hantu biasa lah, hantu yang macam standard lah, orang selalu nampak rambut panjang warna putih. Tapi tak, bukan. Si Darwish ni cakap perempuan ni rukuk. Kau tahu keadaan bila badan kau membongkok 90 darjah macam ni, macam tu. Dia dalam keadaan rukuk, rambut panjang, cecah lantai, berjalan laju, dia kata berjalan laju macam ni, macam tu. Aku terbayang macam, diorang kata ada bunyi seret kaki. So bila kita macam rangkumkan benda yang diorang dengar dengan apa yang Darwish nampak, dia seolah-olah jadi macam ni tau. Perempuan tu tengah rukuk, rambut panjang, lepas tu dia jalan macam ni, macam tu, seret kaki. Dan si Darwish dia kata benda tu naik dekat arah diorang, tingkat 2, lepas tu pergi tingkat 3. Tu kan dia menjerit tu. Bila si Syauqi dengan kawan-kawan dengar apa yang Darwish cerita, diorang ni memang dah seram macam, serius lah weh. Sekejap, okey. Tadi yang kau jerit tu kita dah settle lah. Tapi yang kau tak nak pandang depan tu kenapa? Masa turun, kenapa kau tak nak pandang depan? Si Darwish cakap, aku tak pandang depan weh, sebab masa kita berjalan turun, masa kita berjalan nak balik tu, benda tu ikut dari belakang weh. Kau boleh bayangkan orang tengah berjalan, guys, dia tengah berjalan, lepas tu benda tu ikut laju tau, dia kata bergerak dari belakang. Tapi untunglah kawan-kawan dia tak nampak. Yang nampaknya si Darwish. Dan diorang kata rakaman yang diorang record tu tak nampak apa-apa pun, melainkan terakamnya suara jeritan Darwish tu sendiri. So kisah pertama, iaitu kisah jangan pandang belakang, bagi aku memang seram habis lah. Sebab masa yang aku bayangkan benda tu rukuk tu,
Dia macam, aku pernah nampak satu video tau, yang seram. Mungkin macam ni kot. Tapi yang kesiannya dekat si Darwish tu lah. Sebab diorang ni pakat ramai-ramai cari, tapi yang kena dia seorang. Memang kisah tadi macam tu lah. Ramai-ramai yang buat, ramai-ramai yang pergi cari, tapi seorang je kena. So yap, kita terus ke kisah kedua malam ni. Kisah yang bagi aku memang famous lah bila kita bercerita mengenai Highland Tower, iaitu kisah yang aku bagi nama Cik Nak Ke Mana. So kisah Cik Nak Ke Mana ni terjadi kepada pemandu teksi tau. Pemandu teksi larut malam. So satu hari, kalau tak silap aku dalam pukul 1 pagi macam tu lah. Pukul 1 pagi, si pemandu teksi ni dia dah habis tau, dah habis kerja dia. So dalam keadaan badan dia letih, dia pun nak balik lah ke rumah. Iaitu kalau tak silap aku, rumah dia kat Gombak. Nak dijadikan cerita, lepas dia hantar satu penumpang dia dekat ibu kota, dia pun nak balik lah. Sebab jauh kan, dia pun nak balik kat rumah dia di Gombak. So dalam perjalanan pulang, pada pukul 1 pagi, dia nampak dekat tepi jalan ada seorang perempuan, seorang wanita tahan teksi dia. Kalau ikut badan dia semua, dia ni nak balik je lah. Sebab dah tengah penat kan, seharian kerja. Lepas tu dah habis waktu malam, tiba-tiba ada orang tahan teksi. Kalau ikutkan macam dia boleh je terus pergi kan. Tapi sebabkan dia nampak perempuan ni kesian. So mungkin waktu tu Grab tak ada ke, kita tak tahu lah. So bila dia nampak perempuan tu tahan teksi dia pun macam tak sampai hati lah. Sebab dia perempuan, tengah malam, seorang-seorang pukul 1 pagi. Okay, patutnya korang tinggalkan je. Tapi dalam cerita ni dia ni baik. Okay, dia ni baik sebab macam aku sendiri pun ada je pukul 1 pagi kita orang tunggu Grab tapi tak ada orang nak ambil. So tunggulah dalam berapa minit, macam 30 minit macam tu kot. Baru ada seorang uncle tu nak ambil. Tu pun sebab dia dah nak balik rumah. So sama dalam cerita ni, sebabkan dia rasa simpati kat perempuan tu, dia pun berhenti lah. Berhenti-berhenti dia turunkan tingkap. Cik nak ke mana? Tengah-tengah malam ni cik nak ke mana? Perempuan ni cakap, saya nak balik rumah. So pemandu teksi pun cakap macam, oh nak balik rumah. Kalau macam tu naiklah, saya boleh tolong hantarkan kalau cik nak. Tapi kat mana rumah dia? Cakap macam tu kan. Lepas tu perempuan cakap, dekat Taman Hillview, Highland Tower. Dia cakap macam tu. Tapi dalam keadaan perempuan ni tunduk ke bawah, tak pandang pemandu teksi. So tu merupakan, so tu bagi aku macam petanda tak baik lah tengah-tengah malam kan. Tapi mungkin disebabkan penat, pemandu teksi ni dia tak fikir panjang. So pemandu teksi ni pun macam, oh Highland Tower, satu jalan je lah saya nak balik rumah. So boleh lah, jom saya tumpangkan. Cakap macam tu. So dia pun tumpangkan lah. So dalam 10 minit dalam kereta, si pemandu teksi dengan si perempuan ni tak bercakap. Membisu semua. Dia pun dah letih nak sembang-sembang kan dia punya penumpang kan. Jadi perempuan ni sampai lah. Tapi lepas 10 minit berlalu, diorang diam tu, baru si pemandu teksi ni macam, jap, Highland Tower Highland Tower bukan ke dah runtuh? So kenapa perempuan ni tinggal dekat Highland Tower lagi? Dan kalau pun Highland Tower tu still ada orang yang duduk kat dalam dia, berani betul perempuan ni. Sebab yelah, blok 1 dah runtuh. So ada kemungkinan lah insiden yang sama terjadi kepada blok 2 dan blok 3. So dia macam ada yang tak kena je dengan perempuan ni kan. So dia pun terus lah, tapi dia tak tanya, dia pun terus bawa sampai ke Highland Tower. Bila sampai Highland Tower, perempuan tu setir kat kerusi belakang tau. So pemandu teksi ni sebabkan pelbagai persoalan bermain kat minda dia, bila dia nampak dah sampai dekat Highland Tower, bila dia nampak ada bekas bangunan yang dah runtuh and apartment tu sendiri semua gelap. So pemandu teksi ni pun macam, Cik masih tinggal kat sini ke? Dia pandang cermin mana belakang kan. Perempuan tu senyap. And lepas 30 saat perempuan tu membisu, baru dia buka mulut and cakap, Masa bangunan tu runtuh, saya ada kat dalam tu. Dan kedua-dua kaki saya putus.
kedua-dua kaki saya putus. Yang disambung, abang cuba tengok kaki saya, kudung dan berdarah. Dia cakap macam tu. So si manusia TSC ni pun macam, dia tak nak tengok, takut lah kan. Lepas tu dia slow-slow, dia jenguk kat belakang. Dia nampak kaki perempuan tu, betul babe, bukan perempuan daripada Dajjal dia, betul. Perempuan ni kaki dua-dua dia tak ada. And kaki dia dah penuh dengan darah. And dia cuma boleh tergamam kat situ, terkunci kat situ. Bila dia nampak perempuan yang duduk kat belakang ni, buka pintu, turun, merangkak babe. Merangkak sambil seret badan dia, pergi dekat semak samun Highland Tower and hilang daripada pandangan pemandu teksi tersebut. Kisah cik nak ke mana ni antara macam bagi aku kisah urban legend lah bila kita cerita pasal Highland Tower. Sebab memang kisah ni tak boleh lari. Aku tak tahu dari mana asal dia, tapi kisah ni famous lah. So dah pun sampai ke kisah ketiga. So untuk pengetahuan korang, susah tau nak jumpa kisah-kisah Highland Tower ni. Sebab yang aku selalu dengar pasal lelaki jubah putih yang aku cerita dari awal tu. Lepas tu ada cerita pasal teksi ni. Dan juga cerita pasal Afiq yang diorang pergi dekat Highland Tower. Lepas tu diorang ingat bila diorang balik tu, itu Afiq. Rupanya Afiq still dekat Highland Tower. So kisah tu lah. Tapi aku tak bawakan kisah tu untuk korang sebab kisah tu dah famous. Aku bawa kisah yang mungkin jarang korang dengar, iaitu kisah terakhir malam ni. Kisah yang aku bagi nama Dia Suka Kau. So kisah Dia Suka Kau ni, I Love You. Kisah ni terjadi kepada salah seorang penuntut Institut Pengajian Tinggi yang kita ambil nama Kimbayo, iaitu Haikal. Okay? Haikal. Nak jadikan cerita, si Haikal ni adalah seorang pelajar institusi pengajian tinggi, di mana pada tahun tersebut dia ni dah tahun akhir dan dia diperuntukkan untuk buat final presentation dan juga tugasan akhir dia lah. 2 minggu sebelum tibanya tarikh akhir untuk penyerahan tugasan akhir dengan final presentation dia dah plan untuk cari entiti. Sebab dia ni memang terkenal untuk cari-cari benda ni lah, macam Ghostbuster macam tu lah. Dia nak cari entiti, nak record apa yang diorang boleh dapat dekat satu tempat. Dan untuk pengetahuan korang, walaupun si Haikal ni adalah penuntut degree, tapi dia dah kahwin tau. Dah kahwin. Dan difahamkan yang dia dengan isteri dia ni berhubungan jarak jauh. Okay? Maknanya diorang dah kahwin, tapi suami belajar kat tempat lain, isteri belajar kat tempat lain. So disebabkan tu dia ni bosan lah. Tak tahu nak buat apa tu, dia carilah hantu. Macam pelik dia. So dia pun carilah hantu. Walaupun dah dinasihatkan berkali-kali oleh isteri dia, tapi dia still dengan minat dan hobi dia untuk mencari entiti-entiti yang tak nampak dengan mata kasar ni. So macam yang aku bagi tahu tadi, 2 minggu sebelum tibanya final presentation, dia ni ada plan baik tau. Plan baik, diorang nak pergi cari entiti-entiti ni dekat satu tempat yang menyeramkan di Malaysia, iaitu Highland Tower. So diorang macam okey, kita dah set date, dah set up semua, kita pergi. So tibalah masanya di mana diorang pergi ke Highland Tower pada pukul 11 malam. So diorang bertolak 11 malam and sampai dekat Highland Tower pada 11.45 malam. Diorang ni bawa lah kelengkapan-kelengkapan diorang, bawa kamera diorang dan juga lampu torchlight. So bila diorang sampai 11.45 dekat Highland Tower, diorang ni tak masuk terus tau. Dekat pekarangan Highland Tower tu diorang tak masuk terus. Diorang lepak jap. Bila dah ready semua, okey, kita terjah masuk. Diorang pun masuk Highland Tower. Bila diorang masuk Highland Tower, macam aku bagi tahu tadi, satu blok dah roboh kan. So ada blok 2 dan blok 3 yang masih utuh. So diorang pun pergilah dekat blok tersebut. Diorang mulakan ekspedisi diorang untuk mencari entiti-entiti yang dimaksudkan. Diorang pun tengok, masuk. Diorang yang berani masuk floor by floor, tingkat demi tingkat, masuk satu rumah ke satu rumah, unit per unit diorang masuk. Masuk punya masuk. Sedar-sedar sampai dah tingkat 7 tak nampak apa-apa. So bila tak nampak apa-apa, dengan keadaan penat, diorang naik tangga, lift tak berfungsi kan. Ada seorang kawan dia ni mulut celupa lah. Seorang kawan Haikal ni macam mulut celupa. Dia cakap, weh, tak ada apa-apa pun. Dah lah penat kan.
Lepas tu, apa benda lah diorang ni cakap ada hantu lah, cakap ada apa, tapi tak ada apa-apa pun. Nak dijadikan cerita macam tu lah. So bila Haikal dengar macam tu, dia ni macam, wish, macam cerupa gila mulut dia ni. Tapi si Haikal ni macam mengiyakan je lah, sebab memang tak nampak apa-apa. So bila dia tak nampak apa-apa, diorang pun macam decide nak turun lah. Diorang pun decide nak turun balik, sebab diorang dah dekat tingkat 7. So diorang nak turun balik. So bila diorang turun, dah nak pergi kat kereta, diorang ada dengar bunyi kucing mengiau tau. Bunyi macam miau macam tu. Tapi bila diorang amati, bunyi tu bukan miau. Miau macam tu. Dia bunyi dia mama. Macam tu. So bila diorang dengar bunyi macam tu, feeling dah tak best lah. Dah rasa macam tak sedar hati. Tadi berani kan, dah rasa tak sedar hati. Nak naik balik dah turun. So tak apa lah, balik lah. Diorang pun balik. So bila diorang dah balik, dah tak nampak apa-apa, diorang ni pun fokus lah terhadap tugasan akhir yang perlu diorang selesaikan. So dikatakan seminggu diorang bertungkur lumus nak siapkan kerja-kerja diorang untuk tamatkan pengajian degree diorang. Sebab dikatakan tugas akhir ni lah yang menjadi asbab diorang ni boleh habiskan diorang punya pengajian tahun tu ataupun kena repeat lagi tahun depan. So diorang ni pun memang rushing lah, rushing. Dan dikatakan memang diorang ni fokus habis sampai dalam seminggu tu diorang cuma tidur 1 ke 2 jam sehari. Itu pun waktu pagi. Waktu malam diorang kena stay out lah, nak siapkan semua kerja diorang. So tibalah hari diorang present and serahkan tugasan akhir. And bila semua dah settle, si Haikal ni macam okay, lega. Badan letih, sakit-sakit semua. Terus balik ke rumah dia. Balik ke rumah dia, dalam hati dah niat lah, aku nak kodok tidur aku. Tidur yang seminggu tadi terbengkalai tu macam okay, aku nak ganti tidur. Dan untuk pengetahuan korang, si Haikal ni dah ada rumah sendiri. Dah ada rumah sendiri, rumah yang dibeli oleh isteri dia sebelum isteri dia sambung belajar. So rumah tu digunakan lah seorang-seorang. Dia balik rumah and dia nak tidur. Tapi rutin dia sebelum tidur, dia akan VC, okay, video call dengan isteri dia. Yelah, cinta jarak jauh kan. Sehari tak nampak tu macam risau. So dia pun video call lah dengan isteri dia. Video call, punya video call. Dah habis lah, dah babai dah. Tiba-tiba dia dengar ada orang macam ketuk pintu rumah dia. Time dia dengar tu macam dia tersentak lah. Sebab dia tengok angin ke. Tapi tu bukan angin, sebab pintu memang dah tertutup. Dia kata seolah-olah bunyi tu ada orang tendang dari luar. So dia macam, sayang, awak tunggu jap. Dia pun hidupkan Yasin. Lepas tu isteri dia tanyalah, kenapa hidupkan surah-surah tu? Lepas tu dia balas, dia cakap tak ada apa-apa, tadi dengar ada orang macam ketuk pintu. Macam tu lah. So lepas dia dah tenang sikit, barulah diorang berdua end video call. So malam tu dia kata tidur dia tak lena tau. Dia cakap tidur dia tak lena sebab dia macam rasa ada orang tengah tengok dia, ada orang perhatikan dia. Tapi boleh lah tidur ayam, tidur sikit-sikit kan. So keesokan paginya, kerja semua dah settle. Dia ni pun melepak je lah dalam bilik. Lepak dalam bilik sampai waktu tengah hari. Dia lapar, dia nak beli makan lah. Nak beli makan, dia kena keluar. Rutin dia, sebelum dia keluar, dia akan tutup tingkap. Tutup tingkap, sebab tingkap rumah dia ni adalah sliding door. Tingkap kaca yang kena slide, tutup. So dia pun tutup satu. Tiba-tiba masa dia nak tutup satu sliding window, dia perasan dekat langsir, ada langsir sliding window, ada seorang perempuan. Rambut panjang, muka putih, mata merah macam tu kot. Mungkin merah yang menangis macam tu. Tengah jenguk dia. Benda tu tengah langsir, tengah jenguk dia. Bukan mata dia macam ni tau, mata tu tumpu, tak ada. Mata dia macam ni, macam tu. Mata dia tengok apa yang ada kat dalam rumah, macam tu. Bila si Haikal ni nampak perempuan dari jauh, kira apa, tak payah tutup. Dia belah, dia keluar and tidur kat rumah kawan dia. Dah tak balik rumah, beli makanan, tidur kat rumah kawan dia. So bila dia tidur kat rumah kawan dia, keesokan pagi, kawan dia tanya, weh, aku nak cakap sikit ni. Kawan dia cakap kat Haikal, aku nak cakap sikit ni. Semalam, masa kau tidur kat rumah aku kan, rumah kita ni tingkat 7 tau. Rumah kita tingkat 7. Dekat tingkap bilik aku, ada perempuan tengah jenguk. Dia cakap dekat tingkap bilik aku ni,
ada perempuan tengah jenguk. Dia kata benda tu ikut kau. Dia kata benda tu ikut kau. Sebab kawan dia ni macam adalah ilmu-ilmu sikit pasal benda-benda ni. So mungkin benda tu adalah benda yang dibawa pulang tanpa diorang sedari dekat Highland Tower. So si Haikal ni pun minta tolong lah kawan dia. Tolong buang benda ni. Jangan bagi ada kat rumah aku kan. Dia tolong. Kawan tolong. Demam. Kawan dia ni tolong demam. Dan dia tak berjaya lah. Tak berjaya nak usir benda tu kan. Lepas tu tengah demam-demam ni, dia cakap dekat Haikal, Kal, macam ni Kal, kalau kita nak usir dia, ada dua cara kan. Satu, cara baik. Dua, cara kasar. Satu, kalau kau nak guna cara baik, kau hantar dia balik. Kau hantar dia balik dekat Highland Tower. Kalau kau nak guna cara kasar, kita kena halau lah. Kena cari pakar. Tapi si Haikal ni, dia pilih cara baik. Dia kata, okey tak apa lah, aku hantar balik. Tapi cara baik ni, kau kena hantar benda tu pada hari yang sama kau pergi, tarikh yang sama kau pergi, bilangan orang yang sama waktu kau pergi, kedudukan orang dalam kereta sama waktu kau pergi. So dia macam, okey lah, tak apa. Tapi masalahnya ada 6 hari sebelum tiba hari yang diorang nak kena hantar benda tu balik. So dia pun tempuhilah 6 hari mimpi ngeri dia, di mana dia kata macam-macam lah. Dia rasa macam ada orang perhatikan dia. Kadang-kadang dia rasa macam ada orang jenguk dekat tingkap. Kadang-kadang bilik tengah rumah dia akan ada macam satu bunyi ketukan tau. Bilik tu macam, kalau tak silap aku, dia tak digunakan, tapi ada semua perabot. And bilik tu lah sering dia dengar ada orang ketuk-ketuk pintu tu and bunyi gangguan daripada situ. Hari demi hari berlalu, tibalah waktu diorang kena hantar balik benda tu. So masa kawan-kawan dia dah siap-siap nak gerak pergi Highland Tower, si Haikal ni sebelum dia gerak, dia buka bilik tengah, bilik yang paling banyak lah dengan gangguan. So bila dia buka, dia kata, dah, jom nak hantar balik. Cakap macam tu. And dia kata masa dia cakap benda tu, dia rasa ada benda berdiri sebelah kanan dia, babe. Ada benda berdiri sebelah kanan dia. And dia, okay tak apa, gerak. Naik kereta, gerak pergi Highland Tower. And dikatakan masa diorang naik kereta tu rasa berat gila, babe. So bila kereta berat, perjalanan pun jadi makin lama. Tapi alhamdulillah diorang still sampai ke Highland Tower. So bila sampai ke Highland Tower, di mana kedudukan kereta waktu tu, ada pemandu, penumpang hadapan. Si Haikal ni duduk belakang. And dia tinggal ke tempat kosong kat sebelah dia supaya benda tu naik. So dia pun bukakan lah. Dah sampai ke Highland Tower, dia pun bukakan. Dia cakap, so saya ni pun buka lah pintu. So bila dia buka pintu, dia cakap, dah, jom nak hantar balik. Dia cakap lagi tau. Takut mungkin benda tu still ikut dia kan. So dia pun keluar. Dia keluar, diorang pergi dekat pekarangan halaman Highland Tower tu. And si Haikal cakap, okey, sampai sini je. Kita orang hantar. Kita orang janji kita orang takkan datang lagi. And takkan kacau lagi tempat. Cakap macam tu. So bila dah buat macam tu, diorang pun balik lah. Balik, benda yang Haikal ni buat adalah dia pagar rumah dia 4 penjuru. Sebab dia kata isteri nak balik. Esoknya isteri nak balik. And isteri dia pula dah pregnant baru beberapa minggu. So dia pun risau lah, kok benda tu still ada kat dalam rumah kan. So dia dah pagar semua. And barulah selepas tu, kawan dia yang tolong yang sampai demam tu cerita. Dia kata, aku ada tanya benda tu, kenapa dia ikut kau. Dia kata dia suka kau. Dia anggap kau macam anak. Dia cakap macam tu. Tapi bukan tu je. Sebab mak kepada Haikal ni pun ada suruh orang kampung dia yang mungkin pakar dalam bidang-bidang ni, tolong tengokkan juga anak dia. And pakar tu cakap benda yang sama. Dia cakap, benda tu suka kat kau. Dia nak jadikan kau anak angkat dia. Lepas tu dia cakap, rupa dia macam Melayu. Tapi ada ciri-ciri Cina. Kalau perempuan Melayu tapi muka macam irah Cina, memang cantik gila lah. And dia sambung lagi, rambut panjang tapi muka pucat. Umur dalam 40-an macam tu lah. Lepas tu bila dia cakap macam tu, aku macam, oh, dia macam lebih kurang yang Haikal ni nampak kat langsir tu lah. Tapi tak berhenti sampai situ. Sebab pakar ni sambung lagi, dia kata sebenarnya dia dah ikut kau dah seminggu dah dia duduk rumah kau. Sebelum dia tendang pintu rumah kau,
dia dah duduk seminggu. Sebab dia kata dia suka dengan kau, dia suka rumah kau bersih, selesa, and dia nak jaga kau, and tolong jaga rumah ni. And lagi satu, pakar ni cakap, dia kata dia tendang pintu tu sebab dia nak bagi tahu yang dia ada dekat dalam rumah tu. Dan selepas kau hantar dia balik, sesekali dia datang rumah kau. Sesekali dia akan datang rumah kau and lawat kau, tapi dia tak boleh masuk rumah. Dia cuma perhati dari luar. So itu saja 3 kisah seram dalam kompilasi Seram Bangunan Puaka edisi Highland Tower. So kalau korang nak edisi-edisi yang lain macam Villa Nabila ke atau Kelly Castle, korang boleh drop komen kat bawah. And bagi korang, kisah mana yang paling seram? Kisah pertama ke, kisah kedua ke, atau kisah ketiga? Kisah tu aku nak pesan lah, bila masuk bangunan-bangunan lama, rumah-rumah lama, kita kena betulkan niat, baca doa perlindungan. Yang ketiga ni agak penting lah, iaitu kena jaga mulut. Sebab ramai orang lupa benda yang ketiga ni. Dan macam yang kita pernah beritahu dalam episod-episod sebelum ni, iaitu korang boleh amalkan doa salamun ala nuhin fil alamin wa salamun ala sulaiman fil alamin, iaitu sejahtera ke atas Nuh pada seluruh alam dan sejahtera ke atas Sulaiman pada seluruh alam, bagi mengelakkan gangguan daripada binatang dan juga benda-benda yang korang tak nampak. So sampai situ je. Aku harap korang enjoy. Sebelum kita besar, jangan lupa tekan button subscribe, like, comment and share. Jangan lupa hit notification button, so bila kita orang update video-video terbaru, korang tak akan terlepas satu pun daripada video-video Physics Scream. And macam biasa, kalau korang ada kisah seram, korang boleh email kepada kita orang, physicscream@gmail.com, fi2ik@gmail.com. Sampai kita bertemu dalam episod akan datang. Kamsahamnida, miane, annyeong.